إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif wa sallallahu alaihi. Al-ilmu in qaranatu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Situ. Al-ilmu in qaranatu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Bermula ilmu itu, al-ilmu ay ilmu nafi', man ilmu yang memberi manfaat. Jika menyertai ilmu itu, jika menyertai akan rasa takut akan Allah Ta'ala, maka bagimu perolehan balasannya dan pahala dan hasil manfaat dengan dia. Dan jika tiada, maka atasmu dosanya dan sagianya dan seksa dia, dan berdirinya hujah dengan dia. Mana al-ilmu an-nafi', mana ilmu yang memberi manfaat, sifat dia ialah hasil yang besar, ialah menghasilkan al-khasyah, mana kegerunan hati dengan Allah Ta'ala. Maka jika tidak, dia membawa sebaliknya. Dengan ilmu, kalau tidak betul diejaz, sedangkan ilmu tu ilmu yang besar, ilmu agama, ilmu urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila niat dia tadi tidak dikawal, sehingga dia menjadi rosak. Banyak hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita supaya membuat perhatian dalam menimba ilmu. Man talabal ilma liyumariya bi subaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang menuntut ilmu Allah Ta'ala, juga ilmu sekular ni, ilmu tul daripada sumber Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian niat dia, qalbi dia tidak dijaga, dia niat tujuan dia liyumariya bihi subha, untuk maknanya berbangga-bangga dengan orang yang di bawah dia, ataupun liyasrifa wujuhan nas ilaih, untuk memalingkan muka manusia kepada dia, mana untuk dapat pengaruh, untuk dapat nama dan sebagainya. Maka sediakan tempat duduk di dalam api neraka Jahannam. Itu amaran keras dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalau dijaga dengan betul, manfaat dia terlampau besar. Tapi kalau silap jaga dia, dia punya mudarat pun amat besar. Ya. Sebab itu timbulnya dua gulungan daripada ilmu. Satu dipanggil ulama ul akhirah, satu ulama ul dunia. Ya, ulama ul akhirah, mana yang betul-betul menimba ilmu kerana Ta'ala. Sebab itu Nabi kata, al-alim iza arada bihi wajah Allah habahu kullu syai', wa iza arada an yuksira bihil kunuz habahu min kulli syai'. Ulama atau orang alim tu bila dia mencari ilmu semata-mata kerana Allah, maka Ta'ala berikan dia satu daripada karamah, habahu kulli syai', gerun akan dia oleh segala sesuatu. Syaitan pun gerun dengan dia kan? Ya, makna dia tahu selok-belok, ya, dan tipu daya muslihat nafsu dan syaitan, maka dia berawas. Sebab tu dia takut. Juga musuh-musuh Islam bergerun dengan ulama-ulama yang tegas, mana ulama yang betul-betul hanya takut kepada Allah SWT. Dia tidak bercakap meraihkan manusia dah. Dia bercakap meraihkan hukum dan kehendak Allah SWT.
Sebaliknya kalau dia menuntut ilmu yuzkira bil kunuz, untuk menghimpun harta benda dunia, untuk menghimpunkan kendak-kendak nafsu dia, maka Tuhan balakan dia habahu min kulli syai. Dia pula jadi gerun kepada orang. Dia nak cakap, dia tengok orang. Dia nak buat kenyataan, dia tengok orang. Orang setuju tak ni? Kan cakap ada kan orang marah pula kan. Jadi kalbi dia bukan dengan Allah, kalbi dengan orang. Ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, golongan ulama ini yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Lebih takut daripada Dajjal lagi. Al ulama umana'ur rusul ma lam yakhalitu sultan wa idakhilud dunya. Fa iza khalatu sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusula fahzaruhum. Ulama ni diangkat title dia oleh Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ur rusul. Ulama ni pemegang amanah nabi-nabi dan rasulullah. Tapi bila ianya memenuhi dua syarat di sini. Malam yukhalitu sultan wa idakhilud dunya. Selama dia tidak ikhtilat, bercampur pandangan dia dengan pemimpin-pemimpin yang tidak betul. Lalu dia terpengaruh. Dia tahu benda tak betul, tapi oleh kena nak meraihkan orang atas, dia pun terpusing pandangan dia. Wa idakhilud dunya, dan tidak selama tidak masuk fahaman maddiyah, fahaman kebendaan. Ya. Fa iza khalatu sultan wa dakhalud dunya, apabila mereka ni jadi juru cakap kepada pemimpin yang tidak betul. Kalau tuan guru ni Abdul Aziz almarhum dia dipanggil ulama ni, ulama apa dia panggil, ulama terompah lagi. Terompah orang buat pergi jamban tu taraf dia, ulama terompah lagi. Ya, pemimpin bawa dia pergi jamban pijak dia, jadi hina maknanya. Maka kalau dia sebaliknya, dia jadi tukang benarkan apa yang tidak benar oleh pemimpin, kemudian wadakhalud dunya, masuk fahaman benda matlamat dunia dalam kepala dia, maka Rasulullah labelkan dia tu faqad khanu ar-rusulah. Itulah pengkhianat nabi-nabi dan rasul-rasul. Besar kan? Jadi pengkhianat bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Fahzaruhum, naklah kamu tinggalkan akan dia. Jangan kamu pakai kenyataan dia, jangan diikut akan dia. Dia menyesatkan kamu. Itu pesanan pimpinan agung kita, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ilmu ni besar ni. Manfaat dia amat besar dan mudarat dia pun amat besar. Kalau tidak dijaga betul, masalah besar. Sebab ulama dia menjadi kudwah, ikutan. Bila dia tidak betul, nyanyi orang bawah, jadi masalah. Waktu dia awal dia kena betulkan niat dia, semata-mata mencari ilmu kerana Allah, bukan kerana yang lain daripadanya. Cari ilmu untuk melepaskan kegelapan kejahilan menuju kepada nur cahaya ilmu, dan ilmu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Boleh. Dalam gelap boleh apa? Habis tu dia antara apa? Kategori yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermula ilmu tu jika menyertai takut akan Allah Taala. Lagi dia mencari ilmu, lagi gerun hati dia dengan Tuhan, yang membawa kepada dia tunduk kepada arahan Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan dia. Itu dipanggil baginya perolehan, ya, palaka. Jadi bahasa Arab dia tu huruf tu ada makna kan? Sini kalau kita terjemah bahasa asal dia, ilmu jika menyertai akan dia gerun falaka bagimu, wa illa jika tidak fa'alaika atas engkau, atasmu. Kau terjemah bahasa asli lah. Jika ilmu tu mewarisi kegerunan hati dengan Tuhan, maka bagimu, jika tidak atasmu. Itu asal makna dia. Maka sini dia terjemah dia, makna dia. Laka semakna apa? Manfaat. Lam sini panggil lam lil manfaah. Ala itu ala lil mudar. Ala dengan makna mudarat. Mana kalau dia menuntut ilmu kerana Allah, bila kerana Allah dia akan membuahkan gerun kepada Tuhan, maka dia memberi manfaat yang besar, perolehan balasan yang besar, pahala yang besar di akhirat disediakan, ya. Dan jika tiada, wa illa jika tiada, fa'alaika, maka atasmu,
Bermakna atas dia itulah mudarat, dosanya, seksanya, ya, itu. Dan berdirilah hujah atasnya, dia akan menjadi hujah yang besar. Dia tahu dia nak elak, hujah menekan dia. Ala mana lil mudar, kenapa kamu jadi begini, tidakkah engkau tahu? Sebab itu dalam hadis sahih disebutkan besok dalam neraka ulama yang diputar patan dariku, diputar sampai terbarai perut dia. Jadi ahli neraka tu kan jangan tengok ustaz ada di sini juga. Kalau kita rasalah cikgu ada di sini, tuan guru ada di sini juga. Dia kata, ya, tidakkah dahulu di dunia engkau menyeru orang kebaikan? Ya, tapi aku tidak beramal. Tidakkah engkau melarang orang daripada benda-benda mungkar? Ya, tapi aku melaksanakan dia. Aku larang orang makan riba, tapi aku rembat riba juga. Ya, jadi maknanya apa? Dia diputar sampai terbarai isi perut dia. Ya, satu keadaan yang sangat hina apabila mereka tidak ikhlas dalam mencari dan menghamburkan ilmu. Itu dia antara perkara besar diberi peringatan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Guna bermula ilmu yang melazimkan takut. Mana ilmu makin kita bawa, makin kita timba, makin menambahkan kegerunan hati seseorang kepada Allah Ta'ala. Bahawasanya engkau beroleh manfaat dengan dia di dalam dunia dan dalam akhirat. Dalam dunia pun manfaat dia selamat daripada tersesat. Bukan manfaat dunia dia dapat apa? Nama dia naik, glamour kan. Itu bukan. Kalau itu kuasa dia, dulu lagi ada tempat tiket sana esok. Ya. Tapi kalau diberi, Tuhan beri dia. Disebut dalam Al-Quran ayat waman utiyal ilm faqad utiya khairan katsira. Ya, baca apa? Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Waman yu'tal hikmata, waman yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah, makna ilmu yang manfaat, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan diberikan kebajikan yang banyak. Dan setengah daripada mufassirin ulama tafsir menyatakan, ya, kadang-kadang di dunia lagi diberi oleh Ta'ala. Ya, maknanya habuan dunia itu Tuhan beri lagi banyak dia dapat. Tapi dia tidak niat sedemikian, Tuhan beri, itu tak ada masalah. Jangan dia niat ilmu dia untuk benda tu, atau dia rosak. Hatta kalau kita niat untuk dapat kesenangan di akhirat pun dilarang. Ya, kita tak dibenarkan membuat ibadat menukar niat kepada makhluk. Ya, niat kita ialah kepada Tuhan makhluk. Khalik ialah Allah Ta'ala. Lapas kita pun lillah, ya, bukan lil jannah. Habis syurga tu banyak balasan disediakan, disebut dalam hadis. Itu kena faham makna dia. Maknanya balasan itu urusan Allah Ta'ala. Kita tak ada masuk campur urusan tu. Itu bukan urusan kita. Memberi balasan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita jangan masuk campur benda tu. Ya, tak perlu dan tak diminta kita masuk campur. Cuma Allah Ta'ala sebut saja, menandakan apa? Menandakan dalamnya ada keridaan. Bila Tuhan janjikan ganjaran yang besar, menandakan amal itu sangat diredai oleh Allah. Maka cari reda Tuhan, bukan cari ganjaran yang disebut. Ganjaran disebut, confirm dia akan bagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi janji mana. Kita buat kerana dia. Jadi ganjaran tu menunjukkan dalil bahawa amalan itu sangat diredai. Maka cari yang lebih besar, balasan ke atau reda? Reda lebih besar. Dalil Al-Quran sebut wa ridwanum minallahi akbar. Reda dari Allah terlebih besar daripada yang lain. Siapa dapat reda Tuhan, dia dapat segalanya. Maka cari reda dia. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat keredaan Tuhan, dia dapat segala-galanya. Siapa tak dapat reda Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Jadi maknanya disebut sini supaya kita benar-benar menjaga qasad dan tujuan kita semata-mata lillahi ta'ala. Ya. Sebab tu saya sebut kisah apa? Seorang ibu misali. Coba dia ibu bagi Imam Asy-Syafi'i. Ya, apabila Imam Syafi'i telah masyhur kealiman di Baghdad, sampai seketika ibu dia pergi ke Mekah, riuh orang menceritakan kehebatan ilmu Imam Syafi'i. Ibu dia senyap. Jadi sampai satu hari dia berbalik, bila dah mengajar tu banyak akan dapat harta dunia, orang bagi emas macam-macam. Jadi bila dekat sampai rumah tu, seorang wakil dia akan beritahu pula bahawa rombongan sudah hampir sampai. Jadi memberitahu benda tu pada ibu dia. Masya Allah, kalau kita puan hebat,
ya, beruntung banyak pemberian orang Imam Syafi'i dapat gitu. Apa ibu cakap? Ibu dia kata sila bagikan semua tu, 1 sen pun dia jangan bawa balik. Aku tak nak tengok. Kalau dia bawa benda tu, dia jangan balik. Aku suruh dia keluar mencari ilmu Allah untuk mendidik manusia pada jalan Tuhan, bukan harta benda yang aku nak. Kalau dia bawa balik tu benda, dia jangan balik sini. Tu dia keluar. Habis bukan bagi sedekah bagi miskin. Bagaimana dia datang tangan kosong, balik bawa ilmu, dia jangan bawa benda lain. Tu betul kan ni? Kalau kena ibu sekarang, Alhamdulillah berkat anakku dia. Banyak dapat kan. Jauh. Itu ibu Imam Syafi'i, masya-Allah. Ya. Bermula ilmu yang melazimkan akan gerun dan takut bagimu, bahawasanya engkau beroleh manfaat dengan dia dalam dunia. Dalam dunia dia tidak tersesat, itu makna manfaat dia. Dan dalam akhirat mana dia mendapat keredaan Tuhan. Dan seterusnya balasan itu tak payah sebutlah. Yang balasan syurga, masya-Allah, maha hebat. Dan tiada demikian itu melainkan barang yang telah kami sebutkan akan dia, dan ilmu yang tidak takut dalamnya atasmu. Manakala dia belajar ilmu, dia tahu tapi dia tidak beramal dengan ilmu. Dia tahu dan dia faham tapi ke selain arah dia pergi. Maka ini membawa mudarat besar kepada dia. Bahawasanya engkau minta tolong dengan dia dalamnya. Dan inilah perbezaan antara ulama-ul akhirah dengan ulama-ul dunia. Ya, ulama-ul akhirah mana ulama yang memimpin kita untuk selamat di akhirat. Dan ulama-ul dunia mana ulama yang menggadaikan agama, yang menjadi habuan dunia, dia sanggup menjualnya dengan habuan dunia sedikit untuk maknanya kesenangan dan kesukaan di dunia, menggadaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Daripada sekira-kira ulama ul akhirat bersifat mereka dengan gerun, takut, dan ulama ul dunia itu bersifat mereka dengan sentosa dan mulia. Ya. Biasa ni ulama dunia ni buka skru tu skru. Tak apa benda ni. Ini biasalah. Ya, ini pun ada khilaf macam-macam. Dia tidak membawa manusia gerun ke Tuhan, bahkan dibuka lorong pula untuk manusia itu apa? Mengambil mudah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama di Melaka ni. Mesti dia pegang jawatan dengan selepas jawatan mengajar satu tempat. Masa dia mengajar, selepas dia pencen, orang tanya, Datuk, dulu Datuk kata boleh, sekarang Datuk kata tak boleh pula. Dulu makan gaji. Senang dia jawab. Senang dia jawab. Tak ada rasa takut dengan Tuhan. Dulu makan gaji, sekarang dah nak makan gaji. Oh, macam tu pula. Makan gaji boleh, dah berhenti tak pencen, tak boleh pula. Ya, tempat yang sama, anak murid sama, anak murid tanya ni lah, kenapa beza Datuk? Dulu Datuk mengajar kata boleh, sekarang pula Datuk kata tak boleh. Dulu makan gaji. Senang jawabnya. Allah. Dan saya telah menyatakan segala ulama kami, dua kaum ini, dan lagi menyatakan mereka akan pekerjaan mereka itu dengan segala sifatnya, maka segala alamatnya. Dan kata Syekh Hasan radhiyallahu anhu, tiada jua menuntut seorang akan ilmu itu, melainkan ada baginya daripadanya barang yang dikehendakinya akan dia. Dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, tadi Syekh Hasan ia adalah seorang ulama besar tabi'in ni, Hasan Basri, yakni si Abu Hasan, pemimpin tarekat Syaziliyah. Bermula segala ilmu itu seperti segala dinar dan segala dirham, mana benda yang berharga, jika kendak ia memberi manfaat akan dikau, maka jika dibelanjakan pada yang baik, maka pahala dia besar, redha Tuhan dia dapat. Dan jika berkendak dia memberi mudarat akan dikau bila dibelanjakan pada benda yang ditegah oleh Ta'ala, maka dia mendapat murka Tuhan. Jadi maknanya boleh diguna dua. Dia macam pisau jugalah. Pisau boleh guna siang daging, kan, siang potong sayur. Tapi kalau ambil pisau godok buat orang, habis kan. Itu benda yang mudarat. Jadi maknanya benda ni perlu kepada apa? Bantuan minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu minta supaya ilmu yang diberikan ialah ilmu manfaat.
Dan ilmu yang Tuhan tempat kepada kita dapat kita beramal. Mohon kepada Allah. Ya, sebab an-nasu halikun illa al-alim wal alimun halikun illa al-amilun wal amilun halikun illa al-mukhlisin. Manusia itu semuanya binasa melainkan orang yang berilmu. Orang berilmu juga binasa melainkan yang beramal. Dan beramal juga binasa melainkan yang ikhlas betul kerana Allah. Apa tanda ikhlas besar? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Bahawa dia betul-betul ikhlas dengan Tuhan. Kalau dalam kalbi ada benda lain, menyebabkan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'ayazabillah. Dan kata Syekh Abul Abbas radhiyallahu an, ni guru kepada tuan pengarang kita, guru bagi Syekh Ibn Atta, dia punya khalifah dia. Barang siapa tiada masuk dalam segala ilmu ini, yakni segala ilmu sufiyah, ilmu tasawuf atau ilmu tauhidul khas, nasihat adalah ia mati dalam mengekali dosa yang besar, padahal tiada diketahui. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak masuk mengharungi, menghalusi, mendetili dalam ilmu kaum sufi, tidak dinamakan ahli tasawuf, melainkan mereka mantap dalam ilmu akidah, mereka kemas dalam ilmu fiqh, dan mereka mendalami dalam urusan ilmu sin, baru dipanggil ulama tasawuf, baru dipanggil ahli sufi. Kalau dibahas hakikat sufi, fiqh tergabung, usuluddin pun tak kemas, itu bukan ahli sufi. Ya, tu air kopi pun tak ada. Tu jauh silat, tu mutasawifah. Dia mesti kemas tu paling tidak 3 ilmu. Sebab ilmu tu datang 3 tu daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, datang seorang yang tidak dikenali. Fa ansada rukbatai ila rukbatai. Dia melagakan lutut dia dengan lutut Rasulullah SAW. Lalu di antara benda ditanya 3 perkara. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ceritakan apa itu iman. Nabi punya kata al-iman antuk minu billah wa malaikatihi wa sampai akhir. Lalu dia kata sadaqta, benar engkau. Dia sahabat pelik. Dia bertanya, Nabi jawab, dia kata benar. Kemudian dia tanya, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Nabi jawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah ila akhir. Dia kata sadaqta, benar. Kemudian dia kata akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Sadaqta, benar engkau. Kemudian lalu malian lebih kurang 3 hari, Sayyidina Umar bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, kamu kenal tak siapa yang datang itu ya Umar? Sayyidina Umar menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Itu adab sahabat. Sahabat kalau ditahu Nabi tanya betul ya. Dia kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itu adab. Lalu Rasulullah menyatakan atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang pada kamu ialah Sayyidina Jibril alaihi salam mengajar kamu agama kamu. Jadi apa agama? 3 benda. Al-iman, al-islam, al-ihsan. Ya. Daripada al-iman, ulama mengarang beribu-ribu kitab membahas masalah iman, akidah, tauhid, atau dinamakan dia fiqhul akbar, ya. Urusan mengenali Tuhan. Mana mungkin manusia boleh merasakan cinta kalau dia tak kenal. Mana mungkin manusia rasa takut kalau dia tak kenal. Dan ke mana nak dihantar amalan kalau dia tak kenal. Sebab tu letakkan awal din ma'rifatullah. Awal agama ialah ma'rifat akan Allah. Betul Quran sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu dan iktikad bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Memahami makna ketuhanan itu yang asas sekali, basic. Allah. Kemudian dalam menyelesaikan yang kedua ialah urusan ibadah. Ya, mana dia syarat, rukun, perkara mengesah, perkara membatal, dalam mula daripada peringkat bawah ni babu taharah. Kemudian pergi pada babul ibadah, kemudian bab munakahah, bab jinayat, semua lengkap. Ya, daripada mengenal penyucian bawahan air kita kenal nak ibadat tu sampailah iqamatud daulah Islamiyah, mendirikan sebuah daulah Islamiyah. Itu Islam lengkap semua ada. Itu dalam bab fiqh. Ya, dia ajar semua lengkap. Kemudian bila akidah dah cantik, amalan pun dah betul, tepat dengan sunnah Rasulullah SAW, maka
kena kawal. Di sana sangat dicemburui oleh musuh itu. Syaitan, nafsu sangat cemburu, dia nak rosakkan benda tu. Maka ilmu besar sekali ialah membina tauhid yang khas, iaitulah ilmu sufi atau ilmu tasawuf, memantau tempat tilik Allah. Tu paling besar, ialah al-qalbi. Ya, barang siapa yang tidak memantau benda ni, banyak yang tersangkut. Jadi ulama dunia ni kesangkut ke sini. Ya, sama ada dia berilmu dalam bab ni, dia mendalam atau tidak, atau dia tidak beramal. Ya, sebab dia kalau menuju jalan sufi yang sebenar, dia akan menuju kepada pembersihan qalbi. Qalbi dia hanya untuk Allah Ta'ala. Ketika itu baru amal dia bersih dan dia diterima oleh Allah. Ya, itu dikata Islam, 3 benda tu. Dan 3 sifat ilmu ini, sifat dia apa? Membersihkan. Al-Islamun nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tak dia benar ke syurga melainkan orang yang bersih. Bersih akidahnya itu ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu usuluddin, itu peranan dia. Dia membersihkan akidah daripada unsur syirik dan seumpama. Dan ilmu fiqh membersihkan amalan yang zahir, terutama berurusan muamalah kita dengan insan sesama insan. Ya, ibadat kita yang zahir dengan Allah Ta'ala dan kita dengan insan. Hablum minallah wa hablum minan nas, zahiratan pada zahir. Dan yang kemas last sekali paling besar ialah batin, tempat tilik, sama ada ia nak diterima atau amalan itu di reject oleh Allah Ta'ala. Itulah dalaman. Ya, bila dia bersih maka diterima. Maka 3 ni kalau bersih, confirm syurga tempat dia. Bila dia bersih, dia balik dalam keadaan bersih, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maja'anna minhum. Itu di antara 3 benda yang amat besar berhubung dengan masalah ilmu. Paling tidak, kemudian kalau dia mendalami lagi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu adat, apa semua itulah terbaiklah. Ini paling kurang ni, paling kurang 3 benda ni. Sebab disebut dalam Kashful Asrar, kalau tak lepas 3 benda ni, tiap-tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wala'ayazabillah. Sebab tu kita syukur kepada Allah bila kita diizin, dipilih dan diberi nikmat, ya, menghargai dan mencari ilmu. Bukan pandai kita, bukan cerdik, tak ada apa kita ni kosong ni, tak ada apa. Dia segala-galanya, dia yang memberi, dia yang memberi hidayah, dia yang memimpin, ya, memberikan hidayah, inayah, riayah. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Sari Barang, siapa tiada masuk pada ilmu ni, bermakna ilmu ni fokus dia tasfiyatul qalb, membersihkan qalbi daripada segala penyakit-penyakit dalaman dia, yang mana mungkin manusia boleh membersihkan kalau dia sendiri tak mengenali kekotoran dia. Ya, dia tak memantau apa tu kekotoran, ya, yang terdapat di dalam qalbi. Ini benda sulit. Sebab benda bila main dalam dia sulit, tuan-tuan. Ya, dan benda bila kerja dalam memang mahal harga dia. Ya, kerja luar kita semayang, dan tu urusan pekah, syarat, rukun dan sebagainya siap. Maka dalam, tuan tengok dalam, kalau kalbi kita tawajuh ke dia, maka nilai ibadat naik. Tapi kalau diangkat takbir dah belayar, habis terus. Dia sangka kosong, maka akan dibuang, dibungkus dan dibaling ke muka dia balik. Tu tengok dalam kitab apa, Munatul Musalli tu pun ada tu. Maka benda dalam semayang tu besar, tuan-tuan. Silatun bainal abdi wa rabbi, silah kontak antara hamba dengan Tuhan. 9 mutiara besar diletakkan dalam semayang. Berapa yang kita dah ambil selama kita semayang, ataupun kita bermain-main dengan Tuhan, ya, semayang. Tapi haji 4 lain tu bermain. Tidak dibenarkan dalam sembahyang ingatan yang lain melainkan kepada Allah. Wa aqimis salat li zikri, dirikan semayang untuk kamu mengingati, menghadap aku, Tuhan kata. Tiba-tiba kita semayang, kita bubuh benda lain macam itu, minta ampun banyak dengan Tuhan dan minta Allah Ta'ala buka supaya kalbi kita benar-benar semayang ke tempat dia bertawajuh sebagaimana yang diikrar dalam lapas tawajuh dalam semayang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan. Ketika itu kalau hati tak tawajuh, Tuhan kata kazabta, pembohong engkau. Dalam semayang kena bohong dengan Tuhan, gerun tak gerun semak balik. Dan kita minta pertolongan dengan Tuhan. Tak ada siapa boleh membetulkan melainkan Allah Ta'ala. Rayu kepada dia. Puan-puan dalam semayang tu, Tuhan minta satu pun cukup dah. Ya Allah, tariklah kalbiku menghadap kepadamu. Cukup itu. Ya, bila kalbi kita ada injizab, tarikan dari Tuhan, selamatlah dia.
Tu kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili, barang siapa yang tidak mengamati ilmu tasawuf, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Contoh satu dalam hadis sahih Nabi sebut, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku. Rasul SAW yang sangat sayang kepada umat, bimbang sangat. Tiba-tiba umat tak bimbang. Ni umat apa tak tahu. Ya, dia tak bimbang, sangat bimbang. Itulah syirik yang kecil, wa huwa riya. Riya duduk ni mana? Bukan di tangan, bukan di kaki, di kalbi. Ya, beribadat lain niat. Bukan kerana Allah, minat. Barang siapa minat, dia dikenal. Barang siapa minat, dia dibesarkan, maka dia adalah orang yang dusta dengan Tuhannya. Ma sadaqallah. Ya, barang siapa yang ada dalam kalbi dia, pada itu ma sadaqallah. Dia tidak menjadi orang yang membenarkan Tuhan. Dia berdusta dengan Tuhan. Betul, kena buangkan. Benda-benda ni proses dia banyak dan supaya mereka itu dibersihkan daripada pandangan kalbi dia kepada makhluk. Rasulullah bimbang tu. Padahal hadis yang lain 3 golongan besar kan, yang saya selalu sebut 3 golongan besar. Al-ulama, pemegang hukum hakam. Kita tak akan faham hukum agama kalau ulama tak hurai daripada Quran dan hadis. Ya, sebab kita jasa besar imam-imam mazhab kita, ya, menghurai masalah hukum, diceduk, diistimbat dari hukum dari Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang menyebarkan Islam, sanggup bermati-matian, mujahid, orang yang berjuang, sah. Dan ketiga ialah as-sahab, golongan munfik, orang yang infakkan harta benda daripada dahulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Golongan-golongan yang memberikan sumbangan-sumbangan banyak untuk perkembangan Islam. 3 benda yang amat penting. Ulama mengawal hukum hakam, pejuang bermati-matian berjihad pada jalan Tuhan, dan ketiga penyumbang. Ya, ini bergabung ni masya-Allah hebat. Tapi jaga, ada satu benda lebih hebat dari 3 benda ni. Ialah amrun qalbiyun, urusan qalbi dalam hadis disebut 3 golongan ini diseret muka dia ke bawah dan dihumban ke neraka. Sebab apa? Bila dijawab, ni ringkasan hadis lah. Bila tuan tanya ulama, mereka jawab dengan hebat. Tanya ya, yang maknanya berjihad pun jawab dengan hebat. Yang memberi harta pun jawab dengan hebat. Kami guna harta kami gunanya masa kami untuk jalanmu ya Allah. Habis tuan kata kazab, tak bohong kau habis. Kau buat semua tu bukan kerana aku, tuan kata. Kau buat semua tu untuk menarik perhatian orang, untuk kau pandang hebat. Semua kau dah dapat atas dunia. Maka tumas malaikat muka dia dah lau, dah humban ke neraka. Maka ada di sana satu golongan ulama yang dihumban ke neraka, satu golongan mujahid yang berjuang dihumban ke neraka, dan orang yang satu golongan di antara mereka yang mengimpak besar dihumban ke neraka. Punca qalbi. Betul Rasulullah, sir sebenar dalam hadis sahih Nabi kata, rahsia besar, inna fi jasad ibni Adam mudghah, iza saluhat sairul jasadu kullu, wa iza fasadat sairul jasadu kullu, ala wahyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, dia baik semua baik, dia rosak semua rosak. Itulah qalbi manusia. Jantung kalau dia rosak jantung, dia kena serangan jantung, jam habis, tangan tak boleh bergerak, mata pun terbelalaan habis. Qalu inna lillahi, jantung digentak je habis. Maka jantung rohani kita qalbi, bila dia rosak, dia jam dengan Tuhan, dia habis. Sebab perlu makrifat dengan sebenar akan Allah. Itu rahsia yang disebut uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih, aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Sebab tu Ibnu Abbas mentafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Liya'buduni bermakna liya'rifuni. Ya, aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat, mana mengenal akan aku. Sebab insan kalau dia kenal siapa dia Allah, sebenar-benar kenal, dia tak akan menderhaka perintah Tuhan. Dia tak akan derhaka. Dan hati dia akan confirm, terlalu rindu, mahabbah kuat dengan Tuhan. Kalau dia kenal. Dia masalah kenal tu tak berapa masalah dia. Tuan-tuan kenal tu imam, kenal. Berapa? Saya sekampung. Kenal tu imam, yang ni pula kenal, saya sebelah rumah dia. Kenal tu imam, kenal, saya anak dia. Kalau tanya bini pula, kenal, saya orang rumah dia. Sama tak 3 ni? 4. Yang kenal sekampung tu kenal tapi tak dekat. Yang kenal sebelah rumah tu dekat sikit. Yang dalam rumah lagi dekat. Tuan. Mana pendekatan makrifat kita lagi tinggi, lagi menyebabkan syariat dia lagi cantik. Kalau pengenalan dia tak apa kuat, dia kurang. Sebab apa? Pengenalan di dunia mana? Di qalbi. Ya, yang mengenal bukan tangan kaki, dan ya, yang mengenal tu dia tu. Kalau dia kenal, sebenar-benar kenal akan Allah Ta'ala, itu rahsia kata ma'rifah yang sebenar.
Bila makrifat sebenarnya dia kenal, dia takkan berani dengan Tuhan. Dia akan dapat dua sifat besar sentiasa bermain. Dia akan ditajalikan qahar wal jamal. Ya, maknanya jalal wal jamal. Jalal makna Tuhan mentajalikan akan kekerasan dia. Bala musibah dia turun. Kalau jamal pula dia lambak nikmat-nikmat pemberian begitu banyak. Maka kita tak terlepas sama ada kita duduk dalam nikmat atau sebaliknya. Maka kenalilah Tuhan dalam dua keadaan. Diberi kita kenal, ditarik pun kita kenal. Alhamdulillah, dia akan selamat. Tapi kalau diberi tak kenal, dia hanyut. Kalau ditarik tak kenal, dia mengerupu. Dia tak kenal Tuhan, maka dia akan rosak. Sila kenal Tuhan dalam dua keadaan. Sebagaimana matan telah kita baca dulu. Apa matan dulu? Ya, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahra. Bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila mana Tuhan memberi kita nikmat sebenar tu, ashhadaka birrah, dia tayangkan pada kita supaya kita pandang, supaya kita kenal, supaya kita iktiraf dia albir, pemberi ihsan yang sebenarnya. Jadi jangan kita makan dan minum dan guna nikmat melainkan kalbi kita dah pergi kat dia dulu. Kita nampak ni haza min fadli rabbi, ini semua kurnia tu. Dan begitu sebaliknya, bila dia tajalikan akan qahar dia, kita kena musibah, ujian. Sebenarnya apa? Ashhadaka qahra, dia menayangkan nama dia al-qahar. Maka fi kulli zalika muta'arifun ilaih, dalam dua keadaan diberi atau ditarik, sebenarnya rasa ini supaya kita kenal dia. Dan bila kita kenal dengan sebenar kenal, maka itulah nikmat, sebenar nikmat dalam dunia. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila kalbi insan dibuka, dia dapat memandang syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Dia duduk, dia berdiri, dia berjalan billah. Itu adalah rahsia fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, tiap-tiap nafas, tiap-tiap kelepan dia dengan Tuhan. Baru dikatakan dia orang arif yang sebenar, dan itulah orang yang masuk dalam golongan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila dia kenal Tuhan dengan sebenar kenal, maka terpadamlah pandangan makhluk dari kalbi dia. Maka dia kekal dengan Tuhan, terpadamlah af'al dia, berasalah dia af'al Tuhan. Terpadamlah sifat makhluk, maka jelas sifat Tuhannya. Maka mendapatlah ia kasih sayang Tuhan berdasarkan hadis sahih, la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bi al hadis. Sentiasalah hamba tu mendampingkan diri kepadaku selepas yang wajib dengan yang sunat, sehingga aku kasih akan dia. Dan bila aku kasih bila aku kasih akan dia, kuntu sam'a allazi yasma'u bi, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Bila kita ada keperasanan, kita dengar minallah, kita melihat minallah, kita bercakap minallah, kita rasa segala gerak diri kita, mana orang tu masuk dalam golongan orang yang dikasihi oleh Ta'ala. Mana dia panggil wajhu tanasub, wajah kemunasabahan. Bila dia dah rasa semua dia Tuhan, dia nampak dia kan, dia akan jadi orang benar-benar syukur kepada Tuhan, dan hati dia tak akan berpaling pada makhluk. Dan bila hati tak menghadap makhluk, maka bersihlah amalan dia. Bila bersih amalan dia, dapatlah ia kasih sayang Allah, sebab hatinya tidak pergi tempat lain. Kalau kita kata orang berkasih, kau ada di dalam kalbiku, itu nandakan apa? Dia kasih kan? Ya? Awak ada dalam hati saya. Kalau guru cakap begitu, mursyid, wali cakap begitu, kau jangan bimbang, kau ada dalam hatiku. Oh, seronok kita dengar kan. Kalau kita mimpilah, ya, Syedi Ahmad Idris kata kau berada dalam hatiku. Syekh Muhammad Bahaudin kata kau berada dalam hatiku. Syekh apa lagi? Syekh Abdul Qadir Jalani kata kau berada dalam hatiku. Seronok itu kan. Bermakna dia kasih pada kita. Bermakna tanda kasih dalam kalbi dia. Dia kata maafi kalbi ghairullah. Tapi kalau dalam hati kita dunia, pangkat, jawatan, oh tu kan tak masuk lain kan. Dalam hati kita dah fikir benda tu, tu yang keluar dalam sembahyang. Apa yang dalam kalbi diangkat, takbir benda tu akan keluar. Ya, kalau cerita katun keluar. Ya, mana kalbi kita untuk dia. Sebab tu dinamakan kalbi baitur Rabb, rumah Tuhan. Rumah untuk kita berurusan dengan dia. Apa urusan dengan dia? Makrifat, tajalliyat, futuhat, semua di kalbi. Lepas tu suruh kita bersih dan tembak dia dengan zikrullah. Allah, Allah. Kemana pergi pun dia? Allah. Bahawa dia akan dekat dengan Ta'ala. Itu di antara rahsia kita apa? Mudawamatu zik, mengekali akan mengingati dia akan ada pancaran nur mahabbah, nurul iskin dan seumpamanya.
Dan adalah alamat takut akan Allah Ta'ala itu meninggalkan segala yang menegah yang empat. Ya, tanda dia takut pada Tuhan, dia akan meninggalkan mawani'. Ini dalam minhaj badan. Waktu dalam berjalan ke Tuhan dia ada 3-4 lapis kan. Dia ada aqaid, awarid, ya, dan mawani'. Ini di antara dia. Alamat seorang takut dengan Allah Ta'ala, dia akan berjaga-jaga dengan musuh yang besar ni, yang dipanggil menegah. Mani', mana yang menegah. Kalau banyak dipanggil mawani', benda-benda yang menghalang untuk kita sampai betul kepada keridaan Tuhan. Yang empat apa dia? Yang pertama ad-dunya. Dunia jangan bubur dalam kalbi. Makhluk jangan bubur dalam kalbi. Nafsu jangan bubur dalam kalbi. Syaitan jangan bubur dalam kalbi. Ya, sebab benda yang kita akan fokus benda yang ada dalam kalbi. Yang ke dalam kalbi dia ada, tu. Sebab orang pun kalau nak, dia nak apa tuan-tuan? Kita nak tawan apa? Kaki ke? Kita nak tawan hati. Kau betul-betul kau kena pandai ambil hati dia tu. Kau tidak tak boleh ni. Orang kata kena pandai ambil hati. Sebab bila hati dapat, pum, lain semua ikut. Bila hati dapat, semua ikut. Raja dia kan, bila raja baik, rakyat semua baik. Bila raja rosak, semua rosak. Maka dalam satu jasad ibarat sebuah negara kecil yang memerintah semua kalbi. Ya, kita nak berjalankan, kalbi kata nanti dulu penat, pusing balik. Itu nak berjalan, dia duduk. Sebab apa? Kalbi kata dalam, duduklah, rehat dulu. Dia yang musik dalam tu, dia kontrol. Sebab tu Rasulullah kata kalau dia baik, semua baik. Jadi baiknya kalbi bila dia betul-betul kehambaan dia dengan Tuhan tu cantik, ubudiah dia dengan Tuhan cantik, dan kontak dengan Tuhan sentiasa. Itu dia antara benda yang besar tu. Dunia, dengan sebab dunia manusia boleh jadi kufur. Yabi'u dinahu bi'ardin minat dunya. Itu dalam hadis sahih. Ada manusia yang jual agama kena nakan dunia, pangkat, jawatan, disanggup gadai hukum hakam Tuhan dan sebagainya. Dan makhluk, nak meraihkan makhluk, ya, ada manusia tersesat dengan sebab anak bini, ada sebab manusia tersesat dengan sahabat, ada manusia tersesat dengan sebab jiran. Itu dalam hadis dari Nabi. Jadi semua dipanggil ujian-ujian. An-nafs secara ringkas lah, nafsu teranglah. Sebab Tuhan dah labelkan dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Semua nafsu menyuruh ke arah kejahatan. Dan keempatnya ialah syaitan. Itu lebih maklum, sehingga Tuhan istihar dalam Quran, fattakhizuhu aduwah. Ambillah syaitan itu sebagai musuh. Disuruh kita perang. Empat ni selesai, maka jadilah tu tanda seorang tu benar-benar insan muttaqin, ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia mengawal musuh yang ketat empat ni, ad-dunya, al-makhluk, an-nafs dan as-syaitan. Kemudian ada pun ad-dunya, maka telah terdahulu sebutnya. Ada pun makhluk, maka mengisyaratkan mu'alif kepada mereka dengan katanya. Ini akan datang, dia akan sebut mata alamaka adamul ikbalil khalqi alaik au tawajjuhum bizammi ilaika farji ila ilmillah. Dia akan datang cara mengobat, ya. Mata alamaka adamul ikbal, kerana hati kita rasa tersakit bila manusia tak berhadap kita. Manusia tak berhadap pada kita, kita rasa apa? Sakit hati kita. Dia tak hormat saya, dia tak memandangkan saya, dia tidak parwakan saya. Ya, sebab apa tu? Itu silap kita sendiri. Kita sendiri tak menghadap kepada Allah. Kalau kita menghadap waqafa billahi alima, cukup kita dengan Tuhan. Manusia nak pandang ke tak pandang, tak ada hal ini. Kita hidup bukan nak jadi hamba manusia, kita hidup nak menterjemahkan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Maka cara ubat dia akan disebut di belakang nanti. Dia kata mata alamaka ya adamul ikbalun nas alaik au tawajjuhum bizammi ilaik, maka farji ila ilmillah, kembali balik pada ilmu Allah. Kemudian kata mata alamaka ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana fa inna khairal kulluhu sallallahu alaihi alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika.